atas peluang yang diberikan untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara Siri 3 tahun 2024. Laporan ini sangat penting dan memastikan keterusan, integriti dan bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menggariskan beberapa cadangan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban kepada rakyat, di samping menyentuh isu-isu utama yang dibangkitkan dalam laporan ini. Cadangan pertama, kita perlu memberikan fokus kepada peningkatan kecekapan kutipan hasil. Tunggakan akaun belum terima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sejumlah ringgit Malaysia 34.591 bilion pada tahun 2023 adalah sangat besar dan jelas menunjukkan bahawa terdapat ruang untuk memperbaiki mekanisme kutipan hasil sedia ada. Saya mencadangkan agar kerajaan memodernkan sistem kutipan cukai dengan memperkenalkan lebih banyak penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI untuk memantau aktiviti ekonomi secara terus dan tepat. Teknologi ini boleh membantu dalam pengesanan, pengelakan cukai dan tunggakan dengan lebih efektif, sekaligus meningkatkan kutipan tanpa perlu memperkenalkan cukai baru dan mengurangkan jurang penguatkuasaan dengan memperketatkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan sedia ada. Dengan cara ini, kita dapat meminimumkan pengelakan cukai, terutamanya di kalangan golongan berpendapatan tinggi dan syarikat multinasional yang sebelum ini mungkin terlepas daripada radar penguatkuasaan. Cadangan kedua, kita perlu fokus kepada pembangunan sumber pendapatan baru tanpa menambah beban kepada rakyat. Antara pendekatan yang boleh diambil adalah melalui pengoptimuman aset kerajaan. Kerajaan mempunyai pelbagai aset termasuk tanah, bangunan dan aset kewangan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dengan mengkaji semula potensi komersial aset-aset ini, kerajaan boleh menjana pendapatan tambahan. Sebagai contoh, aset tanah boleh dijadikan sumber pendapatan melalui projek pembangunan yang lestari dan menguntungkan dalam jangka masa panjang. Contohnya di kawasan Muar dan Bakri, terdapat banyak bangunan kerajaan yang terbengkalai atau dibiarkan kosong, seperti bangunan lama mahkamah dan telekom berhampiran Tanjung Mas, bangunan lama klinik kesihatan Bukit Bakri dan quarters JKR di Kampung Kenangan Tun Dr. Ismail. Bangunan-bangunan ini mempunyai potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan dengan lebih baik. Dasar untuk memanfaatkan bangunan-bangunan terbengkalai ini boleh dilaksanakan dengan menyewakan atau memajakkan bangunan tersebut kepada usahawan tempatan yang berminat untuk menjalankan perniagaan. Bangunan kerajaan yang tidak digunakan boleh dijadikan ruang perniagaan atau premis inisiatif sosial. Langkah ini dapat memberi manfaat kepada komuniti seperti yang berikut. Yang pertama, meningkatkan aktiviti keusahawanan dalam komuniti tempatan dengan memberi peluang kepada usahawan tempatan menggunakan ruang ini pada kadar pajakan yang berpatukan. Kita boleh merancangkan ekonomi tempatan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Kedua, memupuk semangat cinta kepada komuniti. Apabila bangunan yang tidak dimanfaatkan ini dihidupkan semula, ia akan memberikan nafas baru kepada kawasan-kawasan yang terbiar. Ini bukan sahaja menghidupkan suasana perniagaan, tetapi juga menggalakkan komuniti setempat untuk terlibat dalam ekonomi dan sosial. Poin yang dipetul, ini adalah contoh bagaimana aset kerajaan yang tidak dimanfaatkan boleh dijadikan sumber pendapatan baru tanpa menambah beban kepada rakyat. Lebih daripada itu, ia dapat menggalakkan pembangunan ekonomi komuniti yang lebih dinamik dan lestari. Cadangan ketiga, kerajaan boleh mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam mengkomersialkan tanah-tanah kerajaan yang terbiar. Di Muar, terdapat kawasan tanah kerajaan yang strategik untuk pembangunan kecil dan sederhana yang boleh dipajak kepada pihak swasta. Ini akan membuka peluang kepada syarikat kecil
untuk berkembang sekaligus menyumbang kepada pendapatan kerajaan melalui pajakan dan cukai. Sebagai contoh, tanah reserve kerajaan yang tidak dimanfaatkan seringkali dibiarkan kosong kerana tiada perancangan pembangunan segera. Jika kerajaan tidak mempunyai rancangan atau dana untuk membangunkan tanah reserve dalam masa 5 tahun yang terdekat, apakah salahnya tanah-tanah ini disewa kepada usahawan tempatan yang memerlukan tanah sebagai permulaan kejayaan mereka? Langkah ini akan menafaatkan usahawan dan pada masa yang sama memberikan sumber pendapatan kepada kerajaan. Akhir sekali, kerajaan perlu memkukuhkan hubungan perdagangan antarabangsa dengan kedudukan strategi Malaysia di rantau Asia. Kita boleh memperluaskan pasaran ekspor serta menggalakkan lebih banyak pelaburan asing ke dalam negara. Langkah ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Kesimpulannya, poin yang dipertua, laporan Ketua Audit Negara ini adalah satu peringatan yang penting bahawa kita perlu terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dengan cara yang tidak membebankan rakyat melalui peningkatan kecekapan kutipan hasil, pengoptimaman aset, pembangunan sektor baru serta pengurusan perbelanjaan yang lebih bersasar. Kita dapat memastikan ekonomi negara terus mampan dan stabil. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Saya jemput Yang Berhormat Pasir